Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam Harat TV dalam program wacana harapan dan inspirasi rakyat negeri Terengganu yang dibawakan oleh Kru Lubna. Dan alhamdulillah, walaupun hari ini kita rasa dengan cuaca yang mendung, bukan mendung lah, hujan, kita mengharapkan supaya kita hari ini penonton-penonton Lubna, penonton-penonton Ibu Harap yang ada pada pagi ini akan dapat meluangkan masa bersama kita hari ini untuk mendengar sedikit kupasan yang akan kita bawakan pada hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan live kita pada pagi ini, kita mengharapkan supaya penonton-penonton kita share dan like kita punya wacana hari ini, supaya ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita yang dapat bersama-sama dalam program kita ni untuk mengetahui apa-apa yang kita bincangkan berkenaan dengan belanjawan negeri Terengganu yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada Isnin lepas. Jadi insya-Allah belanjawan negeri Terengganu yang dibentangkan oleh Menteri Besar itu bertemakan melestarikan kesejahteraan bersama, yang mana terdapat 146 insentif yang telah dibentangkan dalam belanjawan melalui 14 strategi dan 5 teras utama. Untuk pengetahuan penonton hari ini ialah teras pertama ialah meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan membangun modal insan. Yang kedua, menjana semula ekonomi dan pendapatan rakyat. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga dan sosial. Yang keempat, mendigitalisasikan perkhidmatan awam. Dan yang kelima ialah melestarikan alam sekitar. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melebih memfokuskan perbincangan kita pada segmen teras yang pertama dan teras yang kedua, yang menunjukkan bahawa dua teras ini menjadi keutamaan kepada kerajaan negeri dalam untuk membina ekonomi dan juga membina modal insan yang sangat penting dan sesuatu pembangunan negara. Jadi dengan itu hari ini kita bersama dua orang ahli panel yang bersama-sama akan mengupas topik kita pada pagi ini, yang kita harap supaya penonton-penonton dapat memahami dan akan mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah pagi ini kita bersama dengan Tuan Haji Mazli Zakwan bin Mat Nur. Selamat datang Tuan Haji. Apa khabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Iaitu dia ialah penasihat korporat kepada MB ataupun Menteri Besar Terengganu, yang merupakan juga ialah timbalan pengerusi Lajnah Ekonomi, Hartanah dan Pembangunan Usahawan PAS Pusat. Beliau juga ialah penasihat korporat kepada MB Terengganu yang juga selaku pegawai eksekutif MB Terengganu Incorporated, yang juga merangkap ahli lembaga pengarah kepada beberapa JLC Terengganu seperti Terengganu Incorporated, EPIC Berhad, TDM Berhad dan beberapa syarikat yang lain. Jadi insya-Allah beliau kelulusan sarjana muda kejuruteraan mekanikal UKM, sarjana pengurusan perniagaan dan sedang mengikuti pengajian ijazah kedoktoran dalam bidang pengurusan. Tahniah, mudah-mudahan dapat mencapai menghabiskan PhD. Dan bersama kita ialah pagi ini juga ialah ahli panel kita, Puan Aida binti Tengah, penolong kanan Pesuruhjaya Pengurusan Akademi Bahagian Pendidikan Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Terengganu, yang merupakan juga isteri kepada YB Adun Ladang, Yang Berhormat Datuk Tengku Hassan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan hari ini bersama-sama membincangkan tentang bajet
ataupun belanjawan yang telah dibincangkan minggu lepas, hari Isnin yang lepas. Jadi kita harap seperti mana kita akan mulakan soalan ini, kita akan mula dulu tanya dengan Tuan Haji lah. Soalan kita pertama iaitu seperti mana yang kita rasa Tuan Haji pun dah sama-sama dengar dah pembentangan belanjawan kita yang lepas, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Jadi dalam pembentangan itu yang kita rasa memang banyak inisiatif-inisiatif yang diberikan melalui 14 strategi yang telah dicadangkan. Jadi soalan saya ialah apakah pendapat Tuan Haji tentang keseluruhan tawaran-tawaran yang ada dalam bajet ni? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Lubna TV. Lubna TV. Betul. Lubna TV kerana menjemput saya untuk sesi pada pagi ini, berkongsi sedikit pandangan saya berkenaan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu beberapa hari yang lepas. Sebenarnya ini merupakan sesi yang kedua lah yang telah saya lalui dalam mengulas belanjawan yang telah dibentangkan oleh kerajaan. Ini kali yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Lubna TV. Berbalik pada soalan telah dibentangkan yang pertamanya oleh Puan Moderator, pandangan saya keseluruhannya bajet negeri pada kali ini, belanjawan negeri pada kali ini merupakan suatu belanjawan yang komprehensif pada pandangan saya. Dan kalau kita nak bandingkan dengan belanjawan yang telah dibentangkan oleh kerajaan pusat seminggu lebih yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas, yang menekankan kepada usaha untuk mengembangkan lagi ekonomi, pada pandangan saya apa yang telah dibentangkan oleh kerajaan negeri Terengganu ialah dalam usaha untuk bertahan dalam suasana pandemik dan juga dalam suasana ekonomi yang tidak menentu pada saat ini. Jadi kita boleh lihat perkara ini, perkara-perkara yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar mencakupi semua elemen-elemen penting yang perlu wujud untuk kita pastikan ekonomi dia terus boleh bertahan dalam suasana yang ada sekarang ini. Melibatkan semua pihak, rakyat, PKS, penjawat awam, pentadbiran dan juga sebagainya. Jadi pada pandangan saya, yang penting ialah kita boleh sama-sama bekerja untuk keluar daripada krisis yang kita sedang hadapi pada saat ini, supaya akan datang kita boleh merangka satu perancangan lain untuk terus memacu dan memastikan ada pertumbuhan dalam ekonomi negeri Terengganu. Jadi kesimpulannya ianya ialah komprehensif dan dengan strategi supaya kita boleh mengharungi suasana ketidaktentuan ini dalam keadaan yang efektif. Jadi untuk pusingan pertama begitu. Jadi terima kasih Tuan Haji. Jadi insyaAllah untuk penonton, kita dalam sesi ini kita akan ada 3 pusingan. Kita akan 3 pusingan, iaitu pertama kita akan buat satu pusingan pertama, kedua dan ketiga, barulah kita akan ada penggulungan daripada ahli panel kita. Jadi alhamdulillah itulah tadi kupas yang diberikan oleh Tuan Haji pada kita, intro baru tu. Lepas ni kan mungkin lagi tambah panjang lagi. Dan insyaAllah untuk Puan Aida juga kita dan seperti mana kita tahu, Puan Aida dah terlibat dalam pendidikan di negeri Terengganu ni dah lama. Dan biasanya pendidikan ni memang orang yang committed untuk memberi bimbingan pada orang selalu. Jadi insya-Allah kalau soalan saya hari ni ialah boleh tak Puan ceritakan latar belakang dan hal tuju pendidikan negeri Terengganu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator dan terima kasih juga kepada Harap TV ataupun kru Lubna.
untuk bersama-sama kita pada hari ini, bersama dengan Tuan Haji Mazli, ialah orang hebat ni. Alhamdulillah, bila kita bercakap pasal pendidikan ataupun latar belakang pendidikan di negeri kita, sebenarnya negeri Terengganu ni mempunyai sejarah pendidikan yang sangat hebat sebenarnya. Dan setiap tahun negeri Terengganu memacu kecemerlangan dalam aspek pendidikan, terutamanya anak-anak Terengganu yang cemerlang. Ramai anak-anak Terengganu yang cemerlang, dan kita sentiasa berada di ranking pertama lah untuk peperiksaan SPM dan sebagainya. Dan di samping itu, tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada jabatan-jabatan yang menguruskan pendidikan negeri, seperti Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, lepas tu Yayasan Terengganu, di mana di situ adanya sekolah imtiaz dan sebagainya. Bagi saya ni menguruskan bahagian sekolah-sekolah agama negeri, dan sekolah-sekolah agama negeri kalau dilihat daripada dulu latar belakangnya 10 buah sekolah, antaranya seperti Semazah, Khairiyah, dan daripada Besut sampailah ke Kemaman, Al-Falah Kemaman, daripada Ma'arif, Ittifaqiyah dan sebagainya, itu adalah sekolah-sekolah agama negeri Terengganu. Dan akhirnya sekolah-sekolah itu telah diserahkan kepada Kerajaan Pusat dan diberi nama sebagai SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Walaupun SABK masih lagi di bawah pengurusan, maknanya dari segi pengambilan pelajar dan sebagainya, masih lagi diuruskan oleh Jabatan Hewan Agama lah. Dan apabila kerajaan sekarang mengambil alih pada tahun 2018 untuk memenuhi manifesto kerajaan, kerajaan telah berjanji untuk menubuhkan 32 buah seridi, 8 semidi, dan juga memperkasakan madrasah moden Terengganu. Selain itu, dan sebenarnya buat setakat hari inilah kita telah menubuhkan 9 buah seridi. Dan dalam bajet baru ni, manifesto baru ni, ditambah lagi 2 buah seridi, jadi 11 lah. Dan kos untuk dari segi pembinaan, dari segi segalanya tu memang tinggilah. Dan kenapa kerajaan nak wujudkan sekolah agama ini? Saya rasa itu satu benda, persoalan yang kita kena hadam, dan ini adalah satu langkah kerajaan yang sangat bagus sebenarnya. Apabila anak-anak Terengganu bermula daripada peringkat rendah, peringkat tadika, belajar di pasti, dia belajar agama, tetapi kesinambungan tu tidak dapat dibawa ke peringkat sekolah rendah, kerana sekolah rendah agama tidak ada di Terengganu yang kerajaan, di bawah kerajaan, melainkan swasta lah kan. Jadi ini adalah satu kesinambungan apabila kerajaan menubuhkan seridi, supaya anak-anak pelajar daripada peringkat rendah ni meneruskan kesinambungannya di peringkat sekolah rendah, seterusnya ke peringkat menengah, iaitu penubuhan semidi, dan boleh menjuruskan anak-anak ini ke peringkat lebih tinggi, ke universiti dalam negara dan luar negara dalam bidang agama. Dan sebenarnya kalau kita lihat hala tuju yang dibuat oleh kerajaan hari ini sangat cantik sebenarnya, sebab mempunyai kesinambungan daripada peringkat prasekolah, peringkat rendah, peringkat menengah, seterusnya hala tuju anak-anak pelajar ni. Dan sebenarnya kita pun menjadi contoh kepada negeri-negeri lain sebenarnya. Yang terbaru, Negeri Sembilan pun memohon macam mana kita nak menubuhkan sekolah rendah tu, sebab Negeri Sembilan, Jabatan Hewan Agama Negeri Sembilan pun cuba untuk menubuhkan sekolah yang barulah. Jadi kita berkongsilah dengan negeri-negeri lain apa yang kita telah laksanakan pada hari ini. InsyaAllah saya rasa dengan apa yang dibuat oleh kerajaan, kita membuat ataupun sebagai badan pelaksana di peringkat jabatan, saya kena memastikan apa yang diusahakan ataupun dimacukan oleh kerajaan itu dapat diperkemaskan, diperhebatkan lagi dengan idea-idea yang lebih menarik, dan untuk pengetahuan semua, ya, apa yang kita buat pada hari ini untuk sekolah seridi itu sudah merentas kurikulum kebangsaan, insya-Allah. Okey, itu saja. Okay. Jadi alhamdulillah, begitulah hebatnya negeri Terengganu dalam usaha untuk memastikan generasi kita ini, anak-anak kita ini dapat satu pendidikan yang bukan setakat universiti, tapi bermula daripada bawah, supaya anak-anak ini punya saksiah diri yang baik dan bertuah ke rakyat negeri Terengganu, kerana kerajaan yang cakna dengan pemantapan akidah di negeri Terengganu ni daripada dulu memang kita tahu dah.
Terengganu memang dari segi pendidikan dulu dengan pondok-pondok tradisinya memang terkenal, hebat ulama-ulama yang keluar dari Terengganu ni. Jadi dengan memperkasakan lagi ni dengan mengadakan pondok-pondok moden, kita mengharapkan supaya pelaksanaan ini insya-Allah dengan kerjasama rakyat yang kita nampak hari ni orang berlumba-lumba nak hantar anak sekolah agama. Ya, berebut-rebut sampai tak cukup tempat. Jadi kita supaya insya-Allah dengan jadi insya-Allah dengan apa yang dijalankan kerajaan kerana kita mengharapkan supaya usaha-usaha murni ini akan berterusan dan kita akan mendapat satu hasil yang baik daripada anak kita yang datang. Jadi insya-Allah kita masuk kepada pusingan kedua pula Tuan Haji hari ini. Soalan saya pada Tuan Haji yang kedua, kalau kita tengok itu banyak tawaran-tawaran bajet yang diberikan untuk Negeri Terengganu. Kita rasa bagi kita lah suatu perkara yang amat merangsang kita, kesungguhan kerajaan untuk membela rakyat daripada yang bawah. Kalau kita tengok dari pertanian pun sampai bajet yang besar sekali dapat, maka kesungguhan kerajaan untuk memastikan rakyat Terengganu ini mendapat faedah ataupun mendapat suatu perkara yang besar daripada pendidikan, bukan setakat pondok-pondok, tapi menyediakan kursus-kursus yang banyak. Saya tengok tu banyak sangat untuk orang muda, kursus banyak. Jadi soalan saya kepada Tuan Haji, apa pendapat Tuan Haji tentang keseluruhan tawaran ni? Berkenaan dengan tawaran-tawaran yang banyak tu, apa pendapat Tuan Haji? Iyalah, dalam menyediakan belanjawan ni, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat pusat, yang penting ialah kita nak memastikan bahawa ekonomi itu boleh tumbuh seperti mana yang kita mahu, yang kita jangkakan. Dan pertumbuhan ekonomi ni dia kalau kita nak cakap teknikal sikit boleh tak? Dia paling asas ekonomi ialah kena ada orang menjual dan kena ada orang membeli. Orang membeli itu ialah mewakili permintaan, orang yang menjual mewakili penawaran, production. Jadi dua belah ni dia kena balance. Dia kena seimbang. Sebab itu istilah yang digunakan dalam merancang pertumbuhan ekonomi ialah equilibrium, keseimbangan. Tidak boleh ada satu pihak yang lebih daripada yang lainnya. Dia kena sama-sama. Sebab itu kalau kita tengok, kena sebut istilah teknikal juga sikit. Kita sama-sama belajar. Kalau kita tengok model Mander Fleming di dalam menghuraikan asas kepada ekonomi, kalau kita tengok keluk kedua-dua belah ekonomi ni, dia yang permintaan tu ataupun demand dia bergerak ke kiri. Yang menawar ni pula dia bergerak ke kanan. Permintaan bergerak, penawaran bergerak ke kanan. Jadi dia bergerak pada arah yang berbeza. Jadi macam mana kita nak mencapai keseimbangan dalam keadaan dua-dua pihak ni bekerja di atas kepentingan yang berbeza. Caranya mudah je. Kalau kita tengok pada keluk ekonomi itu, di mana kedua-dua garis ni bertemu, di situlah dia berada dalam keadaan seimbang. Jadi macam mana kita nak pastikan yang ianya berlaku? Kedua-dua pihak perlu diberi layanan yang sepatutnya supaya ada pertumbuhan dalam kedua-dua belah. Kalau satu pihak lebih pada yang lain, dia akan memberi kesan kepada harga. Sebagai contoh, kalau permintaan terlalu tinggi, penawaran jadi rendah, harga akan jadi tinggi. Harga kalau tinggi ni, orang yang jual, dia sukalah, dia untung lagi banyak. Tapi orang yang beli sakit lah. Tapi kalau permintaan pula menjadi terlalu tinggi, harga akan menjadi rendah. Harga yang rendah ni bagi orang yang beli dia suka. Tapi bagi orang yang menjual dia tak sukalah, sebab untung dia akan merosot dan juga sebagainya. Oleh kerana itu dia kena balance. Dia kena berada dalam keadaan keseimbangan. Sebab itu dalam rangka belanjawan, perlu diambil kira menjadi satu amalan biasa kepada mana-mana kerajaan untuk mengambil kira langkah-langkah untuk memastikan bahawa keseimbangan ini berlaku di antara penawaran dan juga permintaan, consumption dan juga supply, production. Kalau kita tengok dalam trend yang lepas,
Dalam data yang terkini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Statistik tahun 2019, di mana pertumbuhan ekonomi Negeri Terengganu meningkat pada 3.3%. Tahun yang sebelumnya dalam 2% lebih. Jadi ada peningkatan. Data yang rasmi untuk 2020 belum ada lagi. 2020 pun tak habis lagi. Jadi belum ada. Tapi kalau melihat kepada suasana semasa, sepatutnya kita menghadapi penguncupan lah pada tahun ini, kerana ekonomi negara pun menguncup, dijangka negatif 17, dijangka negatif 5 hingga 7 untuk negara. Jadi oleh kerana itu saya menjangkakan bahawa untuk 2020 pun ekonomi Negeri Terengganu akan mengalami penguncupan juga. Jadi walau macam mana pun kita perlu melihat ke hadapan. Malaysia menjangkakan bahawa pertumbuhan untuk ekonomi kebangsaan akan meningkat pada 7%. Kalau saya boleh letakkan sasaran, Terengganu dengan segala perancangan yang kita dah buat ni, yang telah dibentangkan di dalam belanjawan, saya menjangkakan mungkin kita boleh tumbuh insya-Allah lebih kurang dalam antara 4 ke 5% ekonomi negeri Terengganu. Macam mana kita boleh lakukan ini? Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, Kerajaan Negeri saya ucapkan tahniah lah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, pasukan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga pasukan pentadbiran di kalangan kaki tangan awam yang telah menawarkan satu belanjawan yang komprehensif kepada rakyat Negeri Terengganu. Apa yang telah ditawarkan oleh belanjawan ialah setiap elemen penting yang saya sebutkan lebih awal tadi ada disentuh di dalam belanjawan ini. Bermula daripada rakyat. Rakyat ni dia mewakili permintaan sebab rakyat yang akan membeli. Rakyat yang akan mengguna sebab mereka ialah pengguna di dalam sistem ekonomi. Oleh itu kuasa untuk membeli itu mesti ada. Barulah ekonomi itu akan bergerak. Sebab itu kita tengok secara spesifik di dalam belanjawan ini, kerajaan telah memberikan beberapa bantuan one-off kepada golongan yang memerlukan. Sebagai contohnya, golongan B40 diberikan one-off 200 tak silapnya kepada golongan B40, dan juga kepada golongan warga emas ada bantuan one-off. Tinggal lagi di pihak rakyat pula, bila dah dapat duit ni macam mana? Nak simpan buah bata ke? Nak pergi belanja perhabis terus ke? Macam mana? Jadi saranan saya, duit ni mesti kita guna. Mesti kita belanjakan. Sebab itu baru berlaku pertukaran duit tangan di antara satu tangan kepada satu tangan duit cash ni untuk nak menggerakkan ekonomi. Dengan apa sajalah. Jangan simpan buah bata. Sebab kalau simpan buah bata, 200 tu jadi 200 lah. Dia tak akan berubah. Jadi yang kita perlu buat, yang rakyat perlu buat ialah kita kena belanja. Sebab kalau belanja, maka peniaga akan dapat duit. Bila peniaga akan dapat duit, dia akan dapat untung. Bila dia dapat untung, perniagaan dia semakin meningkat. Bila perniagaan dia semakin meningkat, lagi ramai orang boleh kerja. Dan begitulah kitaran ekonomi akan bergerak seterusnya. Ataupun kalau kita tak nak berbelanja, kita simpan di tempat pelaburan yang sesuai. Letak dalam bank ke, letak dalam amanah saham ke, supaya dengan itu juga duit 200 ni akan berkembang dan berkembang. Sebab kalau kita letak dalam bank akan ambil duit kita ni, dia bagi loan kepada orang nak berniaga. Orang berniaga akan buka perniagaan. Lepas dia buka perniagaan, orang boleh bekerja dengan dia. Bila orang boleh bekerja, orang dapat gaji. Orang dapat gaji pula pergi belanja lagi. Jadi ekonomi itu akan naik. Jadi penting untuk rakyat belanja duit ni supaya hasrat kerajaan untuk melihat ekonomi ni bergerak terlaksana. Jadi kita kena buat benda itu. Dan di samping itu saya lihat tumpuan yang diberi oleh kerajaan untuk memastikan aktiviti ekonomi yang penting kepada Terengganu diberi perhatian yang sepatutnya. Saya bagi dua contoh. Statement ataupun disentuh secara khusus dalam belanjawan ini dua sektor yang penting, pertanian dan juga pelancongan. Kenapa dua sektor ni? Sebab dua sektor ni yang betul-betul terlibat khusus kepada rakyat. Ramai orang Terengganu yang terlibat dalam sektor, rakyat Terengganu yang terlibat dalam sektor pertanian, maka pertanian mendapat perhatian khusus. Dan juga sektor pelancongan.
Sebab itu saya amat setuju dengan apa yang telah dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bahawa dua sektor ini perlu diberi perhatian kerana ia dekat dengan rakyat. Maka kesan langsung apa yang kita bangunkan melalui dua sektor ini akan memberi kesan yang langsung terus kepada rakyat. Di samping itu, dibagi penekanan juga kepada peranan-peranan yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, dalam memastikan bahawa sokongan yang substantif, istilah kena betul kok, yang substantif yang boleh dilakukan oleh pihak swasta di dalam nak memastikan bahawa ekonomi ini boleh dipacu seterusnya. Sebab tak semua benda kerajaan boleh buat, yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Sebahagian daripada aktiviti ekonomi tersebut perlu dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa syarikat telah disentuh dalam menjawab. Sebagai contoh, kalau saya boleh sebut di sini, ialah pihak EPIC. EPIC sedang merancang sekarang untuk buka kawasan perdagangan bebas, free trade zone di Teluk Kalong, Kemaman. Jadi kalau kita boleh wujudkan free trade zone ni, FTZ di Kemaman ni, ianya sudah pasti akan merancangkan lagi proses industrialisasi di Negeri Terengganu, yang berhormat suami Tuan Puan pun terlibat secara langsung ni sebab industri. Maka ini akan merancangkan lagi pertumbuhan industri. Sebab itu saya sokong FTZ ni diwujudkan. Dan apabila industri dah berkembang, banyak kilang akan dibuka di dalam FTZ kita ini, seterusnya macam mana? Perlu ada infrastruktur perdagangan yang cekap, yang besar. Sebab itu dalam belanjawan ini juga EPIC akan mengambil usaha untuk membesarkan lagi pelabuhan Kemaman. Kita ada perancangan untuk nak panjangkan lagi pelabuhan Kemaman lebih kurang dalam 1 kilometer lagi, supaya dengan itu kita boleh wujudkan pelabuhan yang boleh menguruskan kargo, yang boleh menguruskan kontainer. Sebelum ni hanya barang-barang yang bersifat kargo yang boleh diuruskan, kontainer tak boleh. Jadi dengan pembesaran ini, maka kontainer boleh diurus melalui pelabuhan Kemaman. Dengan itu boleh menyokong pertumbuhan industri yang akan berlaku di negeri Kemaman. Dan di negeri Terengganu, ya. Umumnya Terengganu, khususnya di Kemaman. Di samping itu juga diberi penekanan mengenai perkhidmatan kesihatan melalui salah satu lagi GLC Negeri Terengganu, iaitu TDM Berhad. TDM Berhad untuk pengetahuan semua sekarang mempunyai 4 rangkaian hospital swasta di seluruh negara. 1 di Terengganu, 1 di Kuantan dan 2 di Lembah Kelang. Ada perancangan untuk kita kembangkan lagi perkhidmatan yang telah disediakan oleh TDM ini. Kita akan membesarkan lagi hospital kita yang ada di Kelana Jaya. Kita akan buka 1 hospital baru di Kemaman. Kemaman lagi, banyak Kemaman dapat. Kemaman lagi. Kita akan buka 1 hospital baru lagi di Kemaman. Dan untuk warga Kuala Terengganu, berita baik, hospital pakar kita di Kuala Terengganu, KTS, Kuala Terengganu Specialist Hospital, akan memulakan pusat rawatan jantung. Jadi lepas ni orang Terengganu yang mana diminta jauh lah, tapi walau macam mana pun, kalau yang ada masalah jantung tu tak perlu pergi ke IJN dah. KTS boleh buat perkhidmatan tersebut di hospital kita. Jadi ini merupakan perkembangan yang positif kepada ekonomi. Dan bukan saja di Malaysia Barat, insya-Allah TDM akan mengembangkan lagi rangkaian hospital yang kepada Malaysia Timur. Kita dalam proses untuk mengambil alih dan mengembangkan lagi Tawau Specialist Hospital di Tawau, Sabah. Dan bila kita ambil alihnya, sekarang ni Tawau dia kecil je 15 katil. Kita akan kembangkan lagi kepada 75 katil. Jadi keseluruhan ini sebenarnya boleh menjana ekonomi balik ke negeri Terengganu. Walaupun di mana kita melakukan perniagaan, tapi selagi mana syarikat tersebut milik kerajaan Terengganu, keuntungan akan dibawa balik ke negeri Terengganu dan rakyat akhirnya akan menikmati semua faedah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh GLC ini merupakan sumbangan pihak swasta di peringkat tinggi
industrial, buka kilang hak besar-besar, buka hospital yang besar-besar. Yang ni usahawan yang hak biasa-biasa tak boleh lah. Sebab bukan kapasiti dia kan, tak rot dengan dia punya keupayaan. Jadi yang ni kita bagi ke JLC. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan melalui belanjawan kali ini juga ada sentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Ini hak ramah-ramah ni, hak rakyat ramah yang berniaga ni. Jadi banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan, termasuklah juga pengecualian sewa dan juga sebagainya, bantuan untuk pemasaran dan juga bantuan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Jadi di peringkat rakyat selesai dah. Di peringkat rakyat selesai dah yang mana kita dah bagi bantuan, dah bagi duit dan rakyat perlu berbelanja. Di peringkat industri pula yang dah dapat bantuan ni, apa yang mereka patut buat? Mereka patut meningkatkan lagi produktiviti. Ya, sepatutnya kalau sebelum dapat bantuan boleh mengeluarkan 10 kedai tu boleh buat 100 cawan teh tarik, tebeng. Kalau kedai tu boleh buat 100 tepeng sehari, dengan dapat bantuan ni sepatutnya kena buat 150 tepeng sehari. Sebab apa? Sebab produktiviti kena meningkat. Sebab apa produktiviti kena meningkat? Sebab orang nak beli makin ramai. Sebelum ni rakyat tak ada duit. Tapi rakyat bila dah bagi bantuan ni, duit ada dah. Dia nak pergi beli tepeng ni. Jadi tepeng kena ada kedai lah. Sebab kalau tepeng tak ada kedai, maka persaingan akan berlaku kepada permintaan tepeng tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ada duit sebelum ni, kita tak boleh nak beli tepeng. Tapi bila dah ada duit, tepeng tak ada di pasaran, maka rakyat pada waktu itu sanggup bayar dengan apa harga sekalipun kerana nak dapat segelas tepeng. Jadi harga akan naik. Sebab itu inflasi akan berlaku. Sebab itu dua-dua belah balik kepada yang Ambo sebut tadi lah. Dia kena seimbang. Rakyat dah ada keupayaan, rakyat dah ada duit, mereka nak berbelanja, barang yang ada kedai kena ada. Sebab kalau tak ada, maka paras harga makin naik, maka inflasi akan berlaku. Dan begitu jugalah, kalau produktiviti meningkat, barang dah banyak, orang nak beli pula tak ada. Maka pada waktu itu, orang yang jual ni, dia ikut, jual lah harga berapa puasa barang habis. Jual lah harga berapa. Maka lama-lama harga akan turun. Orang yang jual, lama-lama dia tak mau jual dah. Sebab keuntungan dia semakin merosot. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan ni, rakyat dibantu supaya boleh membeli, industri dibantu supaya boleh meningkatkan lagi produktiviti mereka. Dan satu lagi yang mungkin saya boleh sentuh juga, penting kepada pembangunan ekonomi Negeri Terengganu ke hadapan, ialah kerajaan telah memutuskan untuk menilai semula Terengganu Silica Valley, TSV, Lembah Silika Terengganu. Sebelum ini sudah ada perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk membangunkan lembah silika ini. Tetapi keadaan dah berubah, ekonomi dah tidak menentu dengan pandemik COVID dan juga sebagainya. Jadi saya rasa amat tepat untuk kita menilai semula model yang telah dibuat oleh kerajaan supaya ianya lebih representatif dan lebih berdaya saing mengambil kira keadaan yang berlaku sekarang. Jadi TSV ini penting kerana dia akan menjadi enjin pertumbuhan baru kepada negeri Terengganu, supaya kita tidak lagi bergantung dengan hasil minyak secara keterlaluan. Jadi dengan adanya hasil silika ni, maka akan ada kepelbagaian hasil dalam negeri Terengganu. Dan beberapa perkara lagi, bandar baru Bukit Besar akan dibangunkan. Ini juga akan memacu ekonomi. Kerajaan juga telah memberikan pertukaran yang besar kepada projek rumah mampu milik kepada rakyat. Rumah mampu milik ni saya suka. Sebabnya nombor satu, rakyat akan dapat rumah. Jadi penting rakyat ada rumah. Yang keduanya, projek bila kita buat rumah ni, dia boleh membangunkan industri pembinaan. Bila membangunkan industri pembinaan, yang kesan kepada ekonomi, dia berlipat kali ganda. Dia banyak kali tu. Sebab bila kita buat rumah, orang jual semening, orang jual atap, orang jual perabot ni, perabot-perabot dari China ni laku ni. Sebab bila ada orang rumah baru, orang akan beli perabot. Ya, jadi perabot akan meningkat. Hasil daripada itu, banyak orang terlibat dalam nak menyiapkan sebiji rumah. Jadi
lebih banyak rumah dibina, maka lagi banyak aktiviti ekonomi akan berlaku. Jadi oleh kerana itu semua ini merumuskan kepada kita bahawa setiap elemen penting dalam nak memastikan ekonomi ini boleh bergerak disentuh dalam belanjawan pada kali ini. Jadi untuk 2.5 berhenti situ. Jadi alhamdulillah panjang lebar tadi perempuan tentang pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu. Yang panjang-panjang lebar tu yang sedap kita dengarnya ialah bila dapat duit tu kena belanja. Ni perempuan suka ni kena belanja ni, kan? Dapat 200 tak belanja, nak simpan ke nak belanja? Kalau tu dapat 200 one off. Kalau kita kerajaan dapat 800 one off. Ni rasanya kau perempuan ni memang belanjalah rasanya. Utamanya kan kalau dua kerja tu dapat 800 dah boleh dah pergi kedai emas dah ini. Dia beli dah apa ni? Boleh beli dah kita punya gelang. Orang sekarang ni banyak ni, pulut dakap ada, gelang apa ni? Biskut soda, biskut tawar ada. Saya pun mula suka biskut tawar apa kan. Rupanya jadi maknanya ni bagaimana kerajaan serius untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negeri kita ni berkembang supaya dengan apa yang kita ada suasana pandemik COVID ni tidak menjadikan negeri kita lemah dan tidak menjadikan orang yang selama ni susah hati dengan pendapatan-pendapatan kedai-kedai kecil, mungkin insya-Allah selepas ni dapat menjana balik ekonomi dia. Jadi terima kasih. Panjang lebar tu saya dengar tengok orang buat kamera pun nganga juga tengok ni. Jadi insya-Allah kita balik pada Puan ya. Puan Aida. Soalan yang kedua ni ialah bagaimana kita Puan boleh kongsikan tentang perkembangan sekolah 3D yang kita dah tubuhkan ni. Jangan boleh tu belah sikit. Okeylah, terima kasihlah juga untuk soalan tadi. Okey, saya di sini nak sentuh sikitlah berkenaan dengan bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan pusat. Untuk tahun 2021, kerajaan pusat telah memperuntukkan 50.4 bilion bajet untuk pendidikan. Satu bajet yang besarlah bagi saya dengan keadaan negara yang menghadapi pandemik COVID-19 ni. Tapi dari aspek pendidikan masih lagi diberi keutamaan. Walau bagaimanapun bajet yang diberikan oleh kerajaan pada tahun ini berkurangan sedikitlah berbanding dengan tahun lepas sebanyak 64.1 bilion. Dan itu adalah bajet yang diperuntukkan untuk daripada kerajaan pusat dan bantuan untuk sekolah-sekolah agama, bantuan kerajaan negeri pun masih lagi diberikan. Selain pada bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan pusat kepada sekolah-sekolah ni, bagi sekolah agama di negeri Terengganu kita mendapat juga peruntukan bajet daripada JAKIM sebenarnya. Mana-mana sekolah yang berdaftar di bawah Jabatan Haiwan Agama Terengganu ataupun institusi swasta yang berdaftar seperti Mahat Tafiz dan sekolah-sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah Kerajaan Negeri Terengganu, kita dapat juga peruntukan yang diberikan oleh JAKIM seperti mana tahun lepas. Dan tahun ini kerajaan juga memperuntukkan juga peruntukan untuk sekolah-sekolah swasta ni. Dan antara bajet yang dibuat oleh yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat MB baru ni, saya rasa terima kasih jugalah kepada MB kerana bajet itu menyeluruh ya. Saya rasa menyeluruh juga untuk melibatkan sekolah-sekolah kerajaan dan juga bantuan kepada pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Dan antara yang saya boleh sentuhkan sedikit iaitu 42.8 juta tabung pendidikan Terengganu Sejahtera di mana kerajaan telah memperuntukkan jumlah yang banyak untuk pelajar-pelajar menyambung pelajaran ke luar negara dan juga dalam negara dalam bidang ACCA, accounting dan sebagainya. Selain pada itu, 7 juta juga diberikan untuk bantuan awal persekolahan. Saya rasa itu adalah satu usaha yang sangat baiklah. Terima kasih kepada kerajaan kerana kita faham ya, apabila permulaan persekolahan, ibu bapa perlu menyediakan banyak benda untuk keperluan anak-anak, baju sekolah dan sebagainya. Dengan adanya bantuan awal persekolahan sebanyak 7 juta itu meringankan beban ibu bapa sebenarnya. Dan bertuah sekali lah untuk anak-anak Terengganu. Dan tidak lupa juga bantuan kepada sekolah pondok
iaitu sebanyak 6 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan. Maknanya sekolah-sekolah pondok ni tidak dinafikan lah untuk negeri Terengganu. Maknanya alhamdulillah saya rasa cukup baik, cukup bagus. Kerana kebanyakan guru-guru pondok ni gaji dia sikit, dia dibayar gaji yang sedikit. Lepas tu dengan adanya bantuan kerajaan ni boleh membantu kepada pendapatan guru-guru pondok yang terkesan juga akibat daripada COVID-19 ni, apabila pelajar-pelajar tidak bersekolah dan sebagainya. Selain pada tu 8.5 juta untuk skim Mus'ab bin Umair, 5.4 juta pada skim Al-Razali untuk membantu guru-guru sekolah agama swasta lah, sekolah swasta yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Dan itu juga satu usaha yang murni yang dilakukan oleh kerajaan. Selain pada itu, untuk peringkat yang lebih tinggi, kerajaan telah memperuntukkan 11 juta untuk menaikkan Kolej Quran Terengganu menjadi institusi pendidikan yang tertinggi menggantikan KUZA, maknanya menjadi kolej universiti. Dan itu besar bajetnya bagi saya lah. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, bajet pendidikan ni, bila kita sebut pendidikan ni, dia bukannya berasaskan keuntungan sebagaimana Cik Mazli ni cari duit. Nak bagi kepada rakyat nak untung kan. Jadi kita ni pendidikan ni habis duit. Habiskan duit. Jadi kena cari duit. Cik Mazli cari duit bagi ke saya untuk saya belanjakan. Ya betul, untuk pendidikan. Kerana bidang pendidikan ini untuk melahirkan modal insan. Dan apa yang kita terapkan pendidikan negeri Terengganu mesti berasaskan kepada falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan Islam negara, di mana untuk melahirkan insan mempunyai kemahiran ilmu, kemahiran penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi hamba Allah yang bertanggungjawab untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu satu usaha yang murni, satu misi ataupun satu falsafah yang hebat saya rasa. Dan kita, walaupun kita memacu pendidikan Terengganu, tetapi kita tidak boleh lari daripada landasan apa yang ditetapkan oleh falsafah pendidikan Islam di peringkat kebangsaan. Dan itu adalah satu usaha di mana kalau Seridi, sebagai kita masuk kepada soalan tadi, Seridi. Seridi ini menyediakan pendidikan asas agama Islam dengan memberi penekanan secara teori dan praktikal. Teori dan praktikal bagi melahirkan generasi yang berilmu, beramal dan bertakwa. Okey. Apa istimewanya Seridi? Saya pernah ditanya, apa beza Seridi dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana seperti sekolah-sekolah kebangsaan lain? Okey, yang membezakan Seridi, pertamanya kita mempunyai dua aliran, iaitu aliran KSSR, aliran biasa, arus perdana, dan yang keduanya adalah aliran dini, diniyah. Macam mana kita menggabung jalinkan konsep dua aliran ini, di mana pelajar-pelajar ini mesti belajar subjek agama, subjek dini, yang saya rasa cukup mencabarlah bagi anak-anak Terengganu, kerana dia belajar dalam bahasa Arab. Dan bahasa pengantar di Seridi adalah bahasa Arab. Jadi kita lihat kepada soalan tadi, selain daripada kita memperkasakan bahasa Arab, bahasa Inggeris juga tidak kita tinggalkan. Ya. Jadi untuk memacu macam mana saya nak membawa Seridi ini ke arah yang macam mana, kita perlu menyeimbangkan dua aspek tadi, dua elemen tadi, supaya anak-anak Seridi ini boleh mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan cemerlang juga dari segi sosial dan juga bidang agama. Dan itu adalah satu benda yang sangat ditekankan oleh sistem pendidikan yang kita cuba rangkakan ini. Dan satu benda yang kita lihat untuk memacukan Seridi ini ke arah mana sebenarnya. Jadi berkaitan dengan anak yang kita didik buat masa sekarang, kita mesti melihat pada dasarnya. Maknanya didiklah anakmu di zamannya. Apabila kita mendidik anak kita di zaman dia, jadi bukan zaman kita, itu satu benda yang berbeza tu. Kita kena lihat benda tu. Kita mesti mendidik anak itu pada zamannya, bukan zaman kita. Zaman kita dah berlalu. Zaman kita tahun 80-an, 70-an tu dah berlalu, dah lama. Jadi anak buat masa sekarang dia lebih kepada penggunaan teknologi. Menggabung jalinkan STEM,
teknologi, lepas tu cara pendidikannya yang lebih berkesan lah bagi saya. Dan anak-anak ini perlu ditekankan dengan cara kemahiran kendiri. Macam mana kita nak menghadapi revolusi industri 4.0. Di situ kita kena sediakan anak-anak kita yang mempunyai kebolehan kendiri yang tinggi. Dia mempunyai kebolehan kendiri, confident diri level yang tinggi, di mana dia boleh berhadapan dengan masyarakat apabila dia keluar nanti. Dan kenapa kita perlu sediakan kebolehan kendiri bagi anak-anak? Supaya kebergantungan anak-anak kita ni tidaklah bila keluar belajar nak kerja kerajaan. Ya, itu satu konsep yang saya rasa kita kena ubah. Maknanya mentaliti masyarakat yang perlu kita ubah. Kebergantungan anak-anak. Bila kerja, cikgu tanya, apa cita-cita anda? Cita-cita nak kerja ni, kerja ni. Kita kena ubahlah konsep tu sebenarnya. Kalau kita tanya apa cita, saya nak jadi usahawan yang berjaya. Saya nak jadi seorang peternak yang berjaya. Saya ingin menjadi seorang nelayan yang berjaya. Ataupun apa-apa saja. Sebab tu kita kena sediakan anak-anak kita dengan kebolehan kendiri yang tinggi. Maknanya dia mampu untuk akses segala apa benda yang ada di sekitarnya untuk membentuk ataupun memacu kehidupan di masa akan datang. Itu satu benda yang saya rasa berbeza yang kita terapkan di Seridi. Walaupun kita sedia maklum untuk kurikulum, kita menggunakan kurikulum diniyah. Tetapi macam mana kita nak aplikasikan kurikulum itu ataupun kita nak integratedkan kurikulum itu supaya ianya sama dengan apa yang dibuat oleh negara-negara maju. Dan apa yang saya rangkakan, apa yang saya buat, kita mencipta kaedah pengajaran dan sistem pembelajaran ataupun sistem sokongan pengajaran dan pembelajaran yang lebih ke hadapan, yang menggunakan blended learning, yang menggunakan sistem pembelajaran di abad 21 iaitu PAK 21. Dan bagi saya peringkat jabatan kita merangka satu dasar yang kita panggil iaitu Impak 21. Impak 21 ini adalah di mana kita menggunakan sistem dalam tu sistem pengajaran yang perlu guru-guru terapkan, teknik, kaedah yang perlu guru-guru terapkan kepada anak-anak pelajar di Seridi, supaya anak-anak pelajar ini menarik untuk datang ke sekolah. Dan kita lebihkan kepada fun learning. Guru-guru kena mencipta satu kaedah-kaedah pengajaran yang menarik, permainan. Kalau sehari itu saya minta lah guru-guru sediakan 3 permainan sehari untuk anak-anak. Kalau di UK, pelajar-pelajar di UK belajar 5 permainan sehari. Dia kena bermain 5 kali sehari. Tapi di Seridi saya minta guru-guru sediakan 3 permainan sehari. Supaya anak-anak ini rasa seronok, rasa fun, rasa happy untuk berada di kelas. Dan untuk pengetahuan di luar sana ya, Seridi kita antaranya Seridi di Kota Putra menjadi satu ikon lah pendidikan rendah di daerah Besut. Kerana kita sudah menggunakan teknologi dalam sistem pendidikan kita. Guru-guru mengajar menggunakan televisyen, menggunakan iPhone sahaja untuk mengajar. Dan pelajar-pelajar akan melihat kepada televisyen yang terpapar di depan lah. Selain pada itu, kita menggunakan sistem teknologi yang dibekalkan oleh pihak-pihak universiti seperti sistem kalau macam baru ni lepas pandemik COVID-19 baru ni, bila masuk ke sekolah kita pakaikan sistem e-datang. Pelajar-pelajar just tu je tap aja untuk datang ke sekolah, dan kita setiap pelajar ada barcode-nya sendiri. Yang tu kita gunakanlah untuk, dan sebenarnya kita boleh buat lebih baik kerana kita ada sumber kewangan. Kita ada sumber kewangan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Dan saya nak sentuh sikit banyak mana kerajaan negeri bagi untuk tahun 2021 anggaran perbelanjaan untuk sekolah-sekolah agama negeri. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 12.6 juta untuk peruntukan sekolah agama negeri, 10 buah sekolah. Saya rasa banyak sangat. Dan alhamdulillah terima kasihlah kerana ini adalah satu peruntukan yang cukup baiklah. Selain pada tu di MTQT sebanyak 3 juta. Lepas tu sekolah madrasah moden 8.1 juta. Saya nak sentuh sikit pasal madrasah moden. Madrasah moden ni ditubuhkan oleh Maidam dulu, oleh kerajaan dahululah. Apabila kerajaan mengambil alih madrasah moden, diserahkan kepada dan diserahkan madrasah kepada Jabatan Haiwan Agama untuk mengurus. Pembelanjaan mengurus sebelum ini sebanyak 5 juta dikeluarkan oleh Maidam. Dan setelah kita mengambil alih,
Kerajaan memperuntukkan tahun lepas sebanyak lebih kurang 5 juta untuk mengurus. Dan tahun ni kerajaan tambah lagi 8.1 juta untuk tahun 2021. Maknanya tinggilah saya rasa, satu benda yang cukup baik. Dan di SBD adalah sebanyak 3.5 juta, pusat bahasa 1 juta, dan satu lagi di Seridi. Seridi adalah 9.2 juta untuk perbelanjaan pada tahun 2021. Mungkin dengan penambahan 2 seridi baru tu. Tapi untuk 2 seridi baru kita akan mula beroperasi pada 2022 lah. Untuk 2021 tak sempat sebenarnya. Dan itu adalah satu benda yang saya rasa satu perkara yang sangat baik yang dibuat oleh kerajaan untuk memacukan sistem pendidikan di Terengganu khususnya. Okey, itu sajalah. Jadi terima kasih Puan Aida. Jadi kita masa kita mungkin extend lagi ke masa ke ada soalan lagi kan. Sebab saya hari ni ada kita punya penonton. Ini sebelum soalan ketiga ni ada soalan penonton kita. Kita rasa soalan itu kita skip dulu, kita dah ni kita nak tanya dulu lah. Ada soalan penonton kita kata tu. Mana soalan siapa? Soalan daripada Puan Fahana ni, dia kata bagaimana kita ni tak ada soalan. Mana tentang ekonomi kita ni untuk tentang untuk meluaskan ekoturism. Sebab dia kata manfaat pada rakyat tu memang banyak. Jadi apa pandangan ahli panel tentang peluang meluaskan ekoturism untuk negeri Terengganu? Boleh memanfaatkan kedua-dua sektor pertanian dan pelancongan. Maknanya ekoturism dengan pertanian tu macam mana kita boleh buat untuk memanfaatkan kepada penduduk Terengganu lah. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Pandangan saya memang negeri Terengganu mempunyai beberapa aset pelancongan ekoturism yang amat strategik. Semua orang tahu Tasik Kenyir, semua orang tahu apa ni Stew Wetland. Stew Wetland. Dia semua dua aset ni merupakan aset semula jadi. Apa yang perlu kita buat ialah kita cuma perlu packagekan dengan strategik dua aset-aset ini supaya orang datang. Tak perlu nak buat apa dah. Dengan keadaan semula jadi kita pun orang akan mari. Kerana itulah bentuk ekoturism. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita perlu sebab itu di dalam belanjawan ini sebenarnya ada disentuh secara spesifik macam mana mereka yang terlibat dalam industri pelancongan boleh dibantu supaya mereka boleh terlibat dengan lebih efektif, terutamanya yang melibatkan kepada ekoturism kan. Jadi sebab itu mereka yang bakal menerima faedah daripada bantuan-bantuan yang kerajaan akan bagi ni kena pastikan kena buat dengan bersungguhlah, dengan efektif, dan dalam masa yang sama yelah nak kata rahmat tak tahu kena ke tak, tapi dengan ada COVID ni, dengan tak boleh nak pergi Turki, tak boleh nak keluar, tak nak pergi UK tak boleh ni, jadi tidak boleh tidak kita kena melancong dalam negara. Jadi pasaran yang tersedia tu ada dah, jadi kita kena ambil peluang daripada pasaran domestik tourism ni, pelancongan tempatan ni, untuk memastikan bahawa bila orang mari tu kita ada produk yang nak kita tawarkan. Jadi dengan itu mereka yang terlibat perlu memastikan kita bersedia gunakan kesempatan sepenuhnya bantuan yang kerajaan akan bagi ni untuk memastikan kita boleh memainkan peranan yang efektif di dalam nak memastikan bahawa ekoturism ni boleh dijayakan. Seperti mana yang saya sebut tadi, saya nak ulang sekali lagi, benda siap dah. Kita tak perlu nak buat apa dah. Tak perlu nak ubah dah Tasik tu supaya jadi ni, tak payah. Dalam keadaan semula jadi gitu orang akan mari. Dengan minat masing-masing. Ada orang suka mancing, ada orang suka berenang dan juga sebagainya kan. Dan juga di Stew Wetland. Ya, dalam keadaan sebelum jadi tu orang akan mari. Dan dengan penekanan yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui pelan strategik pertanian juga boleh membantu ekoturism, sebab orang mari itu kerana hasil-hasil pertanian yang ada itu boleh membantu, juga boleh menarik pelancongan. Kita tahu di Pahang ada ekoturism yang orang mari tengok dusun-dusun ni. Di Raub ada, di Jengka ada. Jadi ini juga konsep yang mana kita boleh terapkan supaya pertanian
dan juga ekoturism ni boleh berlaku simbiosis supaya mereka boleh membentuk sinergi di antara satu sama lain. InsyaAllah lah. Itu soalan penting kita ambil tadi. Jadi saya untuk Puan ada satu lagi soalan lah, dan juga kita soalan terakhir, dan juga penggulungan untuk Puan Aida lah. Jadi kita soalan kita lah, jika kita tengok modal insan ni, macam Puan cakap tadi, banyak peruntukan-peruntukan, dan Seridi ni banyak keistimewaan-keistimewaan dalam mengajar. Kalau kita tengok, kalau cara mengajar kita dengan fun learning dia untuk naik budak semua ni, kemudian untuk menjadikan anak-anak ni jati diri yang kuat. Bila berlaku sesuatu nanti dia tidak mudah untuk bergoyang, dan tak ada lagi hasrat untuk nak pegang kerajaan saja. Sebab sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni pun banyak dewan dan ijazah siswazah yang keluar hari ni lari daripada bidang yang dia ambil. Kan? Kalau dia ambil engineer tapi tak ada engineer dah. Sebab kalau kan ada juga yang pegang PhD pun, dia ada ambil PhD pun dia kan janganlah jadi tukang masak. Jadi kita harap supaya perkara ini akan menjana satu generasi yang serba boleh. Jadi saya nak tanya Puan Aida lah, sejauh kalau kita tengok ni, apa perancangan pendidikan yang akan datang ni, dan penggulung sekali lah di tengah. Bila kita lihat kepada perancangan pendidikan
Dan juga apa yang boleh saya laksanakan untuk memastikan negeri Terengganu ini lebih cemerlang lagi dalam aspek pendidikan, melahirkan modal insan yang seimbang lah, insya-Allah. Itu saja. Jadi terima kasih Faida. Rasanya macam tak kena pula kalau tak suruh Tuan Haji untuk buat ada untuk apa ni gulung dalam masa seminit ke? Seminit. Saya rasa saya nak gulung gini. Apa yang penting ialah hidup kena terus. Hidup mesti diteruskan. Sebab kita nak tunggu COVID, pandemik ni habis tak tahu bila dah. Jadi kalau kita duk tunggu habis baru nak start ni, baru nak start niaga, baru nak start buat pelaburan, baru nak apa ni start cari kerja, maksudnya tua nunggu lah kita. Jadi kita hidup mesti diteruskan. Kita perlu berpegang kepada norma-norma baru yang kita duk dengar belaka dah. Kena menyesuaikan diri, beritizam dan juga berpegang dengan semua norma baru yang kita dah dengar tu. Dan kita teruskan hidup seperti biasa. Dan yang lebih penting pula, kena seperti mana anak-anak, seperti mana yang Tuan Puan sebut tadi, anak-anak kena hidup pada zamannya. Kita yang orang yang dah dewasa ni pun kita kena hidup zaman COVID. COVID macam mana, kita kena berpegang dengan norma baru dan perlu tingkatkan penggunaan teknologi, sebab itu saja cara untuk kita boleh selamat daripada pandemik dan boleh kita terus meneruskan usaha untuk membangunkan ekonomi. Yang paling penting dalam teknologi ni adalah digitalization, dan dalam belanjawan pun disebut khusus dalam terasa yang keempat tu, satu bab khusus dalam digitalization menunjukkan bahawa kerajaan negeri pun dah sedar bahawa untuk nak ke depan meneruskan lagi ekonomi kita, kita kena berpegang dan beramal dengan digitalization. Dan semua benda yang kita buat, nak order makanan, nak menguruskan hasil negeri, nak menguruskan aset negeri, semuanya perlu dibuat dengan secara digital supaya nak memastikan bahawa tidak ada kelompangan, tidak ada kekurangan. Sama ada COVID ke tak ada COVID ke, benda akan berjalan macam biasa. Jadi dengan itu saya sekali lagi ucapkan terima kasihlah kepada Lubnan TV kerana menjemput kami. Terima kasih untuk wakil dua-dua kepada kami kerana dapat berkongsi pandangan pada hari ini. Dan sekali lagi lah saya ucapkan juga tahniah kepada kerajaan negeri di atas peperangan belanjawan yang begitu baik, dan kita sama-sama berdoa lah supaya apa yang dirancang boleh berjaya untuk kesejahteraan, melestarikan kesejahteraan bersama seperti mana yang dihajatkan oleh kerajaan ini. Wallahualam. Jadi alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan. Jadi akhirnya kita sampailah pada masa kita yang kalau ikut-ikutkan rasanya banyak lagi, menarik lagi perbincangan kita nak buat, tapi kerana masa yang terhad ini, maka inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sama-sama dengan kita hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan belanjawan yang dirancang oleh kerajaan negeri ini dan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat ini akan menjadi satu dan akhirnya kita terima kasih kepada penonton dan harap penonton jangan berhenti untuk share supaya perbincangan kita pada pagi ini dapat didengar oleh ramai lagi orang dan dapat memahami hasrat kerajaan untuk sama-sama menjana pendapatan kita, untuk sama-sama kita ni merealisasikan